Mak. Oh, Mak. Ya, nak. Sudin pergi dulu ya. Nak ke mana tu? Sudin nak pergi daftar mengundi. Oh, elok-elok ya. Baik, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Lama dah menunggu? Lama dah. Lama. 10 minit je. Jom kita daftar mengundi. Jom. Boleh saya bantu Encik? Saya mau daftar mengundi, boleh tak? Boleh. Mesti ada sebuah orang di sini. Acung! Kan ke kau baru 3 bulan dekat sini? Ya. Alamak. Maaf Encik, hanya yang mereka menetap di sini 6 bulan ke atas saja yang boleh mengundi. Oh, ya ke? Yalah kau, lain kali tanyalah dulu. Aduh, saya baru mau mengundi, Mak. Maaf Encik. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya daftar mengundi? Boleh saya minta kad pengenalan? Sekejap Dek, awak ni tak cukup umur lagi ni. Kenapa pula? Syarat untuk mengundi, awak perlu berumur 21 tahun ke atas. Tiada yang bagi tahu kepada saya pun. Tapi tak boleh macam tu, Dek. Awak kena cukup umur dulu, barulah boleh layak untuk mengundi. Mana boleh macam ni? Maaf, Dek. Mana orang tua budak ni? Anakku. Macam mana awak boleh ada kat sini? Mana boleh tahu kan awak ni tak boleh mengundi lagi. Cik minta maaf ya. Anak saya ni degil sikit. Tapi saya nak mengundi. Ada. Jom balik. Maaf ya, Dek. Okey, ni. Hello, I, Elizabeth, would like to vote too. Oh, my apologies, ma'am. Only Malay citizenship that can vote. But I want to vote. I'm sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Duduk. Awak. Kita yang boleh. Tapi, Ada apa ni? Nak berkempen. Siapa yang nak berkempen? Yang memang tu lah. Syarat-syarat untuk menjadi calon adalah: yang pertama, warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, berumur 21 tahun dan ke atas. Yang ketiga, telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Dan akhir sekali, berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Undilah puan dan tuan 27 hari bulan, pilihan raya yang pertama. Pergilah undilah bersama-sama. Hari undi di Persekutuan, Julai 27 hari bulan. Jangan lupa encik dan tuan-tuan, undilah calon yang tuan-puan berkenan. Undilah puan dan tuan 27 hari bulan, pilihan raya yang pertama. Pergilah undilah bersama-sama. Undilah dengan baik hati siapa yang tuan sukai. Proses pilihan raya Persekutuan 1955 ialah: pertama, penentuan sepadan pada 26 April 1954. Kedua, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan proses pilihan raya dilakukan pada Ogos 1954. Yang ketiga, pendaftaran pengundian bermula 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu, manakala di negeri Terengganu bermula pada 29 Oktober 1954. Keempat, penamaan calon pada 15 Jun 1955. Yang kelima, kempen pilihan raya selama 45 hari. Keenam, proses mengundi pada 17 Julai 1955. Yang ketujuh, proses pengiraan undi.
mengakhiri dengan pengumuman keputusan. Sekian sahaja daripada kami, Raja MSM Pasiko. Bye! Ni nak berkempen. Anakku. Adik, mau ya? Nak mengundi? Saya dah aku Okey anak-anak, tadi kita dah tengok ya video berkaitan dengan proses ya pilihan raya tahun 1955 yang berlaku di Tanah Melayu. Dan sebenarnya pilihan raya ni ialah pilihan raya umum yang pertama. Walaupun sebenarnya sebelum tu dah ada dah pilihan raya di peringkat Majlis Perbandaran. Tetapi pilihan raya ini menyaksikan gabungan ataupun persepakatan parti politik ya di Tanah Melayu, terutamanya gabungan parti MCA, MIC dan juga UMNO yang membentuk parti perikatan. Okey, daripada video tadi Min, apa yang Min dapat Min? Okey, daripada video tadi, apa yang saya dapat adalah proses mengundi. Okey, proses yang pertama adalah penentuan sempadan kawasan. Proses kedua pula adalah rang undang-undang diluluskan. Proses ketiga pula pendaftaran pengundi. Ya, pendaftaran pengundi. Ini penting ya. Sebab sampai sekarang pun jika nama kita tidak ada di dalam daftar senarai pemilih itu, kita tidak layak untuk mengundi. Jadi pendaftaran pengundi ini merupakan salah satu proses sebelum kita mengundi. Okey, selepas pendaftaran pengundi itu, apa yang berlaku selepas itu? Selepas pendaftaran undi, terdapat penamaan calon dan seterusnya kempen pilihan raya. Ya, dalam kempen pilihan raya inilah mereka parti-parti politik ni berlumba-lumba untuk mengemukakan manifesto masing-masing. Manifesto ni apa Syah? Manifesto ni ialah janji-janji. Misalnya okey, saya janji jika parti saya menang, jika saya menang, saya diangkat sebagai yang berhormat untuk kawasan ni, saya akan mendirikan satu klinik ya di kawasan kampung ni. Itu janji. Jadi janji ini dikemukakan di dalam manifesto pilihan raya. Dan selepas ya tempoh berkempen ini tamat, maka dia ada proses mengundi. Kita tengok dalam video itu kan tadi kan bagaimana proses mengundi itu berlaku, di mana dia undi adalah sulit, adalah rahsia kan. Selepas proses pengundian tu apa yang berlaku? Selepas proses pengundian tu, mereka akan melakukan proses mengira undi. Ya, mengira undi. Selepas pengiraan undi, mereka akhir sekali akan mengumumkan keputusan pilihan raya tersebut. Ya, jadi mereka yang menang, yang dapat undian paling banyak, kalau itu adalah mereka, kalau itu kita ikutkan sekarang ni, mereka yang menang di peringkat persekutuan, di peringkat parlimen, mereka akan duduk di Dewan Rakyat. Jika mereka menang di peringkat DUN, mereka akan menubuhkan kerajaan negeri. Sebab itu kita tengok kerajaan negeri berbeza-beza. Macam Kelantan, kerajaan negeri, kerajaan kita yang mentadbir negeri Kelantan ialah kerajaan PAS. Begitu juga kalau di negeri Johor sekarang ni ada sedang nak buatkan pilihan raya kan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni ya, proses pilihan raya ni nak menentukan siapakah wakil ya penduduk ya kawasan, wakil kawasan tersebut di peringkat parlimen ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Sebab negara kita ialah negara demokrasi. Jadi kita kena adakan pilihan raya setiap 5 tahun sekali. Okey, selain daripada tu Syah, apa lagi ciri-ciri calon apa yang saya ingat daripada video tadi? Terdapat beberapa ciri-ciri calon, iaitu calon perlulah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, calon perlulah berumur 21 dan ke atas. 21 tahun ke atas kan? 21 tahun ke atas. Okey. Selain itu, dia perlulah menetap di Tanah Melayu sekurang-kurangnya 12 bulan dan akhirnya calon haruslah fasih dalam berbahasa Inggeris dan berbahasa Melayu. Ya, jadi ada 4 syarat ya dalam pilihan raya 1955 ni. Ya, mesti umur 21 tahun ke atas, mesti warga negara Persekutuan Tanah Melayu, mesti duduk di Tanah Melayu 12 bulan. Dan mesti fasih berbahasa Melayu terutamanya dan juga bahasa Inggeris. Okey, Amna nak cerita tentang ciri-ciri pengundi. Kalau pasal ciri-ciri pengundi ni, dia nak lebih kurang sama je dengan ciri-ciri calon, tapi ada perubahan sikit. So kalau nak jadi pengundi ni, pertama
dia kenalah jadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Kedua, dia perlulah berumur 21 tahun ke atas. Dan akhir sekali, mereka perlulah menetap di Tanah Melayu sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya, beza tadi calon dengan pengundi tadi menetap tadi. Kalau calon 12 bulan, kalau pengundi 6 bulan. Ya, persamaan dia umur 21 tahun ke atas dan juga warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Jadi anak-anak, inilah di antara perkara-perkara penting yang perlu kamu ingat ya bila berkaitan dengan topik pilihan raya. Terutamanya tentang proses pilihan raya tu. Terutama dia kat sini dia fokus kepada pilihan raya tahun 1955. Dan soalan kalau ada lah berkaitan dengan soalan pilihan raya ni, dia akan ditanya biasanya dalam soalan struktur. Jadi insya-Allah lah ya, masing-masing boleh jawab. Kita dah tengok video, kita dah perkukuhkan. Jadi insya-Allah dalam SPM ni ya, untuk kertas 1 dan juga kertas 2 terutamanya kita boleh jawab dengan baik. Okey, jadi itu sahaja perkongsian daripada MRSM Pasir Tumbuh. Semoga calon-calon SPM MRSM se-Malaysia mendapat kejayaan yang cemerlang di dalam paper sejarah nanti. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.